Subang. Terima kasih Tan Sri Speaker membenarkan saya mengambil bahagian dalam perbahasan pindahan akta kerja ini. Tuan Speaker, tidak dapat dinafikan bahawa rang undang-undang ini ada perkara yang baik, ya, bukan semua yang kita bantah. Sebagai contoh, pasal yang perluaskan skop akta kerja untuk pekerja yang dengan gaji sampai 2,000, itu yang baik, kita mengalukan itu. Tetapi ada bahagian, ada beberapa pasal yang kita berpendapat daripada Pakatan Rakyat, rakan-rakan macam Kuala Langat dan Kelang dan sebagainya telah berhujah, ada implikasi yang cukup serius kepada hak pekerja, ya, khususnya pekerja-pekerja yang digajikan oleh contractors for labour. Yang itulah masalah yang kita nak hujahkan. Now, tadi Kota Belud dan beberapa ahli parlimen lain telah berkata tidak ada impact kepada hak pekerja. Saya menjelaskan menjelaskan macam mana pindahan ini memperluaskan skop contract for labour itu, ya. Undang-undang sekarang yang sedia ada, akta kerja yang sedia ada menghadkan, ya, skop contract for labour. Seorang yang membawa workers untuk majikan lain hanya kepada satu kontraktor atau subkontraktor. Dia tidak benarkan untuk prinsipal. Ini satu perlindungan pada akta yang sedia ada. Ya, jadi ini hanya berlaku macam kes-kes di estate. Mungkin memang kita mengakui ada problem itu di estate. Ada ramai subkontraktor. Dia menyeleweng dengan pekerja. Dan sekarang cadangan daripada menteri adalah pendaftaran. Kita setuju, itu tak ada masalah. Daftarkan mereka, tapi kekalkan di peringkat sub atau subkontraktor saja. Itu saja, itu penyelesaian dia, bukan susah. Kita boleh buat melalui peraturan baru atau regulations. Keperluan mendaftarkan. Itu tak ada isu langsung. Kita mau perlindungan itu. Ya, jangan kita Ulu Selangor baru tweet, ya, pembangkang tidak mau beri perlindungan kepada pekerja itu. Itu tidak tepat, tak betul. Ulu Selangor, tolong betulkan itu. Sebab kita mau perlindungan itu. Hanya cara ini adalah senang, memerlukan pendaftaran untuk subkontraktor itu. Tapi apa yang kita buat, apa yang menteri cadangkan sekarang, ini yang kita kena faham, semua kena faham. Definisi baru di dalam pindahan, ya, saya dengan izin saya baca. Contractor for labour means a person who contracts with a principal. Sekarang kita tambah perkataan yang penting ini, principal. Kita perluaskan skop kontrak the contractor for labour. Sekarang dia boleh bawa pekerja-pekerja untuk pada prinsipal. Ini yang masalah dia, yang pokok. Ini kita kena faham. Ini perubahan besar. Ini yang kita kena faham. Kota Belud masih belum faham ini. Okey, apakah maksud ini? Ini yang saya ingin menjelaskan. Dan ini kita balik. Boleh tambah sikit? Ya, sikit saja. Tapi ringkas. Ringkas. Tan Sri, saya nak tanya pendapat Subang. Sebab nampak gaya macam ada perkara yang sedang berlaku yang kerajaan cuba untuk legalisekan atau sahkan perkara yang telah pun mereka lakukan. Sebagai contoh, saya bila Subang sebut tu saya teringat. Saya baca dalam website ada satu anak syarikat subsidiaries kepada CIDB itu sendiri yang dikatakan sebagai Construction Labour Exchange Center Berhad, CLEC dikatakan, yang menguruskan lebih pada 20,000 tenaga kerja yang didaftarkan. Mereka adalah outsourcing company, yang maknanya kerja dia mendaftarkan atau mengambil pekerja untuk bagi kepada majikan lain. Adakah ini sebahagian daripada yang nak dicapai sekarang hari ini, kerana perkara ini telah pun berlaku semenjak tahun 2004 lagi? Adakah itu maksudnya? Terima kasih. Terima kasih Indra Mahkota. Memang betul, dan saya terima itu sebagai ucapan saya juga dalam saya masukkan itu, sebab itulah poin saya. Apa yang telah berlaku, Tan Sri Speaker, dalam lebih kurang 10 tahun kebelakangan ini,
kerajaan telah membuat keputusan untuk memperluaskan skop untuk kemasukan pekerja asing. Itu pada masa dulu. Okey, kita mula pada tahun lebih kurang 92. Tapi di tahun 2000 kita memperluaskan, kita bawa mereka meramai-ramai ke dalam sektor pembuatan manufacturing dan juga service sector. Dan lepas itu 2002 kita biarkan mereka kerja di semua. Dan sinilah permulaan dia hakikat ini contractors for labour jadi satu masalah besar. Sekarang kita sudah daftarkan 277 syarikat yang boleh buat outsourcing ini, ya, outsourcing for labour. Dan pada masa itu terhad kepada pekerja asing. Tapi sekarang ramai daripada pekerja-pekerja yang digajikan oleh contractors for labour ini adalah pekerja kita, pekerja locals. Ini yang sudah jadi masalah besar. Ya, dan ini yang kita kena faham. Dan apa masalah dia? Pekerja-pekerja yang dibawa oleh contractor for labour ke satu kilang. Bulan ini kilang ini. 3 bulan dari sekarang kilang lain. Apa keadaan yang tak tentu langsung? Apakah nasib mereka? Ini hakikat dia. Ini kita kena faham. Gaji mereka lebih rendah. Waktu kerja panjang, 12 jam. Biasa. Ya. Tak ada medical benefits yang tentu, ya. Ini yang kedudukan mereka. Tadi Menteri Mula dan Kota Belu kata, oh inilah saranan ILO. Saya tak setuju. ILO berkata, dan ini prinsip utama dalam pendekatan ILO, kita mesti ada security of tenure, mesti. Ini fundamental. Tetapi apa yang kita telah menggalakkan di negara kita, keadaan insecurity. Pekerja-pekerja tak tahu mana mereka akan ada, sama ada mereka akan ada kerja 3 bulan daripada sekarang. Itu dia. Dan sekarang apa kita buat dengan undang ini, pindahan ini, kita halalkan kedudukan sekarang ini. Ini ya. Padahal undang-undang asal yang dibuat oleh British sendiri, penjajah kita, tahun 1955 tidak membenarkan ini. Ini yang kita buat. Ini yang saya kesal, Tuan Speaker, pada hari ini. Sepatutnya kita buat undang-undang progresif. Kita pergi ke tahap yang lebih baik. Tetapi hari ini, Menteri bawa undang-undang yang akan membawa kita ke belakang. Kita mundur hari ini. Kita pergi ke belakang. Today, dengan izin Tuan Speaker, the Minister will be responsible for bringing back the Kangani system. Ini dia akan tanggungjawab. Sebab hari ini kita halalkan sistem itu. Kita bawa itu balik. Sebab itulah sebenarnya the nature of the contract for labour system yang dulu diharamkan oleh penjajah dulu. Dulu kita boleh ingat sistem indentured labour, bonded labour semua. Tetapi dengan akta yang asal 1955, pihak British telah buat akta ini dan kita ada 2 prinsip penting. Satu, security of tenure. Dibuat dalam akta, ya. Dijamin itu perlindungan itu ada. Dan satu lagi adalah konsep dengan izin proprietary right to the job. Bermaksud pekerja itu tidak boleh diberhentikan asalkan ada alasan yang baiklah, yang diberi sebut just cause or excuse, dengan due process. Mesti ada siasatan. Semua ini dijamin dalam akta. Tetapi apa yang kita buat sekarang, kita halalkan amalan di mana mereka boleh digajikan oleh contractor for labour, bawa kepada sekilang, gaji mereka kerja di sana, tapi tuan punya kilang itu bukan majikan dia. Dan keadaan mereka tak tentu, nasib mereka tak tentu. Dan inilah yang kita sudah buat. Kita sudah mula ini dengan untuk pekerja asing 10 tahun dulu. Tapi sekarang warga negara kita sudah jadi mangsa, Tuan Speaker. 2 minit lagi, Amarma. Ya, dan inilah masalah dia. Jadi itulah asas bantahan kita kepada pindahan yang dicadangkan. Mungkin tujuan menteri itu ikhlas. Dia nak bagi perlindungan bagi kumpulan estate workers. Betul. Itu kita setuju. Itu tak ada masalah. Buat peraturan. Tapi jangan jejaskan kedudukan pekerja-pekerja sekarang yang telah dipaksa masuk dalam keadaan tak tertentu di bawah contractors for labour. Sepatutnya kita mesti bertindak dan menteri mesti menggunakan kuasa untuk kawal keadaan ini dan pastikan bahawa amalan untuk membawa
amalan kontrak labor ini disekat, dihentikan untuk memberi pekerja kita lebih perlindungan. Tapi malangnya pada hari ini kita akan melihat, kita akan witness satu kita akan memberi melalui pindahan ini, kita akan memberi legitimasi atau keabsahan kepada satu kedudukan yang sebenarnya tidak sah. Saya anggap secara haram, melanggar prinsip keadilan, melanggar prinsip ILO yang kita telah biarkan merebak, dan hari ini pendekatan kita untuk menghalalkan dia, itu kita tidak boleh terima. Sepatutnya kita buat undang-undang, kita ambil tindakan yang tegas untuk menghentikan amalan dia. Tuan Speaker, saya alih kepada 2 poin yang singkat, yang ringkas sebelum saya tamatkan ucapan. Dan satu adalah berkaitan dengan bab yang dimasukkan di sini, berkaitan dengan sexual harassment. Tuan Speaker, satu saya perhatikan, bab yang di versi bahasa Melayu, ya, apa sebab semua peruntukan ini masih adalah dalam bahasa Inggeris. Bagi saya pelik, 56 tahun selepas penggubalan Akta Kerja ini, kita masih belum buat dalam bahasa Melayu. Kita baca dua-dua versi ini dalam bahasa Inggeris, ya. Itu satu saya yang perhatikan. Pindaan yang dibuat sekarang memasukkan satu bab baru, Part 15A, yang dengan tajuk sexual harassment. Saya setuju yang disebut tadi oleh Ipoh Barat. Kalau kita nak buat satu tujuannya baik untuk memberi perlindungan yang penting ini, tetapi cara yang dibuat tidak lengkap. Sebab apa? Mengikut definisi di sini, perlindungan ini adalah hanya untuk pekerja. Pekerja, walaupun dia kata di sini semua pekerja, bukan saja yang bergaji 2,000 dan bawah, apa gaji dia akan dapat perlindungan ini. Itu yang baik. Tetapi pada masa yang sama, masalah sexual harassment ini berlaku dalam konteks apa? Konteks tempat kerja memang satu konteks, betul. Itu satu konteks. Tapi itu bukan selalu ini ya. Sexual harassment ini berlaku di merata konteks yang lain. Sebagai contoh, di sekolah, di antara murid dan guru, satu konteks. Di tempat mahkamah pun ada complaints, peguam muda, wanita dengan hakim, ada berlaku. Satu lagi konteks, kaunselor dengan yang diberi counselling, di mana ada sebagai macam kedudukan di mana ada seorang yang ada kuasa yang lebih tinggi kepada yang pengikut dia atau yang diberi tunjuk ajar dan sebagainya. Ada beberapa konteks macam itu. Sexual harassment berlaku dalam konteks itu. Itu semua adalah di luar, tidak dapat ditangkap oleh di bawah skop perlindungan yang dibuat di dalam akta ini. Jadi apa makna kita buat macam ini? Jadi itulah saya setuju dengan YB Ipoh Barat tadi. Kalau hasrat menteri adalah untuk memberi perlindungan ini dengan cara yang lengkap, dengan bentuk yang bermakna, adalah lebih baik kita buat satu undang baru. Bukan macam memasukkan dia sebagai satu bab di sini saja. Sebab ini takkan beri perlindungan yang perlu, ya. Di mana semua situasi dia ada diputi di bawah perlindungan itu. Jadi itulah saya setuju dengan rayuan yang dibuat oleh Kuala Langat tadi. Ya, saya minta kepada Yang Berhormat Menteri supaya bukan tarik balik rang undang-undang ini, tetapi hantar ini setuju dengan satu rujukan kepada Jawatankuasa Pilihan, di mana kita boleh teliti dan kita boleh setujui satu rang undang-undang yang benar-benar adalah baik untuk pekerja, untuk menjaga hak mereka. Dan bukan seperti sekarang, di mana kita lihat dengan definisi baru ini, kita akan buat satu, hari ini kita akan menandakan sebagai satu tanda hitam lah, tanda hitam yang cukup dalam sejarah sejarah pekerja, ya, perlindungan untuk pekerja, di mana kita akan bawa
negara kita ke belakang dan bukan ke depan. Ya. Pekerja telah melalui era di mana kita sudah melalui era indentured labour, bonded labour, Kanggani sistem dulu. Datuk-datuk nenek kita yang datang daripada India, daripada China, yang diharamkan oleh penjajah kita, yang buat akta yang asal ni pada tahun 1955, dan hari ini pada tahun 2011 kerajaan kita sekarang akan membawa kita kepada tempat itu. Masih Bro. Kita akan bawa sistem Kanggani balik semula sekali lagi. Masih. Ya. Kita mesti faham tanggungjawab itu yang kita buat hari ini. Semua kita yang terlibat, dan saya merayu bersama dengan Kuala Langat tadi kepada kita semua. Jangan kita melakukan ini hari ini, ya. Dan saya ingatkan menteri lagi, dia akan diingatkan sebagai menteri yang telah kembalikan kita kepada sistem Kanggani yang diharamkan oleh pihak. Okey, terima kasih. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.